Tapi janganlah kata macam-macam kat Presiden UMNO ni. Sebab bila cakap macam-macam kat Presiden UMNO ni, suka tak suka kita kena jawab. Dan bila kita jawab tu perit. Bila kita jawab tu perit. Itu pun banyak benda kita tapis. Orang yang bersaing dengan kamu nak menjadi jawatan timbalan Perdana Menteri, siapa dia? Azmin Ali. Azmin Ali, saya rasa Datuk Seri Hamzah lebih tahu bahawa dakwaan yang dikenakan ke atas Datuk Seri Azmin yang dilindungi oleh pengurusi Bersatu dulu Tuan Dr. Mahathir dan juga Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Hamzah lebih daripada tahu kerana beliau ada video, macam-macam video. Bukan setakat video Azmin Ali dia ada, bukan setakat video Anwar Ibrahim dia ada, bukan setakat video Nurul Izzah dia ada. Saya rasa semua orang punya video yang kita tak pernah dengar pun Datuk Seri Hamzah ada. Jadi kita merayu pada Datuk Seri Hamzah bersikap adil lah, kan. Saya simpati sebenarnya dengan Datuk Seri Hamzah. Saya tahu Datuk Seri Hamzah hati dia masih lagi dengan UMNO. Saya doakan satu hari nanti bila Bersatu sudah terkubur, dia akan kembali. InsyaAllah satu hari nanti pasti akan ada Presiden UMNO ataupun mana-mana pemimpin UMNO yang akan menerima Datuk Seri Hamzah kembali ke dalam UMNO ni, InsyaAllah. Jangan bimbang. Orang UMNO ni banyak pemaaf. Dia marah sikit sekarang ni, tak semestinya dia akan marah selama-lamanya. Tapi janganlah kata macam-macam kat Presiden UMNO ni. Sebab bila cakap macam-macam kat Presiden UMNO ni, suka tak suka kita kena jawab. Dan bila kita jawab tu perit. Bila kita jawab tu perit. Itu pun banyak benda kita tapis. Jadi kita minta bertandinglah secara profesional. Tak payahlah nak kata ikan busuk ke, durian mentah ke, kembung perut ke. Sebab kalau kita jawab nanti senak perutnya. Mengenai kenyataan Datuk Seri Hamzah juga tadi tu Ya. Dia kata dia sebenarnya niat dia untuk perjuangkan bangsa, agama dan abatal lah kononnya. Alhamdulillah. Tapi dia kata perjuangan itu tak semestinya bendera perlu bendera yang sama tu. Bendera kala-kala lain-lain boleh juga. Ya. Bendera kala lain-lain pun boleh lah. Tapi niat tu yalah, untuk bangsa dan agama. yang lagi sedapnya dia kata zaman Rasulullah pun banyak pakai bendera. Saya nak beritahu zaman Rasulullah tak ada parti politik. Tidak ada parti politik. Itu sebab kalau orang PAS kata undi PAS masuk syurga, kita nak beritahulah zaman tu PAS pun tak ada. Apatah lagi Bersatu. Tetapi Rasulullah banyak berpesan kepada kita tentang pentingnya kita istiqamah dalam perjuangan. Pentingnya kita istiqamah dalam perjuangan. Rasulullah tak pernah mengajar kita meninggalkan perjuangan bila mana kita tewas dalam sesuatu peperangan. Kita lihat kawan kita ni, bila kita kalah pilihan raya, walaupun dia sebelum itu seorang menteri, tapi dia tinggalkan kita. Bukan hanya dia tak bertanding jawatan MT, padahal dia, bagi saya Datuk Seri Hamzah ni antara orang yang berpotensi. Antara orang yang berpotensi. Kalau dia bertanding itu hari jawatan naik presiden, saya rasa dia menang. Sebab UMNO pun bukanlah ramai sangat pemimpin, kan? Tetapi sebab dia tidak konsisten. Cuba kalau ketika kita kalah tu dengan kekayaan yang ada pada dia, dia kaya ni sebab meniaga. Dia meniaga bukan dalam negara dia meniaga luar negara pun banyak. Sebenarnya anak dia ni tak payah pun nak pakai adik patubari ni. Tak perlu. Dengan kekayaan Datuk Seri Hamzah di luar negara, lebih kaya daripada kekayaan Ismet Ulam Raja. Sewajarnya lah. Tak payahlah nak buat desakan-desakan supaya presiden letak jawatan, lepas tu
tak nak letak jawatan, dia gunakan alasan itu untuk meninggalkan UMNO. Sebab macam saya sebut, kan, kalau kita marah pun dekat presiden kita, kan, tak perlulah kita sampai menghukum parti kita. Apa dosa UMNO kepada kamu? Bukankah UMNO ini yang telah menaikkan kamu? Kalau nak kira dia marah dekat Datuk Seri Zahid, saya malam ni saya terpaksa cerita lah. Dia sedar tak? Daripada jawatan hanya timbalan menteri, siapa sebenarnya yang meyakinkan Datuk Seri Najib untuk melantik dia sebagai menteri? Datuk Zahid. Dia orang ni sebenarnya buddies dulu, kawan baik. Betul lah apa Datuk Seri Hamzah cakap tu, they are good friends. Datuk Zahid lah yang meyakinkan Datuk Najib, Presiden UMNO ketika itu, Perdana Menteri ketika itu, untuk bagi Hamzah menteri penuh. Dan kita pun tak nafikan, dia antara orang yang bagi saya lah, banyak-banyak pemimpin UMNO yang saya tengok. Kalau saya duduk dalam Stratcom dulu, Strategic Communication, saya tengok dia cakap dengan dia punya bahasa Inggeris pun bagus apa semua. Saya nampak dia very talented. Tapi sedih saya. Sepatutnya dia membantu kita dengan kekayaan yang dia ada tu. Ketika UMNO dah kalah, gunakan kekayaan itu, lawan musuh-musuh politik kita ni. Kalau tidak pun duduk diam-diam, finance kita daripada belakang pun memadai. Tetapi dia mengambil pendekatan, meneruskan perjuangan dia bersama dengan musuh politik UMNO, bersama dengan orang yang khianat kita, bersama orang yang nak benamkan kita. Jadi macam mana dia kata dia istiqamah? Betul tak? Di mana datang logiknya perkataan istiqamah tu dia nak pakai? Orang istiqamah ni orang yang kekal dalam perjuangan. Kalau dia tak setuju dengan Datuk Zahid, dia nak belasah Datuk Zahid, dia belasah. Tapi jangan tinggalkan parti. Bila kamu tinggalkan parti, kamu menyertai pula parti yang bercium mulut dengan DAP untuk menjatuhkan parti kamu sendiri. Jadi macam mana kamu bilang kamu istiqamah? Kena adil lah. Sebaik-baiknya Datuk Seri Hamzah ni jangan cakap banyak. Sebab bila dia cakap banyak, nanti banyak benda yang terbuka. Jadi relax. Kita pun ada juga kawan-kawan yang kita reserve. Okey. Silakan. Soalan lain. Soalan lain. Untuk berkenaan dengan keputusan SPR. Ya. Jadi dah mutamat tu 6 negeri tidak akan dibubarkan. So apa pandangan tu? Adakah mereka akan kekal sehingga? Pandangan saya biarlah, itu hak mereka. Ini kita kena faham. Menteri-menteri besar berhak sama ada mereka mahu memohon pembubaran ataupun tidak. Tak ada masalah. Bagi saya sebagai seorang ahli UMNO, saya bersyukur kepada Allah SWT. Kerana bila mereka ni tidak membubarkan, peluang BN untuk merampas balik negeri-negeri ini sangat cerah. Sangat cerah. Saya simpati kepada rakyat Malaysia. Sepatutnya 300 juta tambahan yang terpaksa dibelanjakan untuk mengadakan satu lagi pilihan raya negeri di 6 buah negeri ni, sepatutnya tak perlu dibelanjakan duit ni, boleh digunakan untuk rakyat. Belum lagi parti-parti akan berbelanja sekali lagi untuk 6 buah negeri. Tetapi kalau itulah pilihan mereka, kita kena menghormati lah. Kita komen banyak pun tak guna. Hakikat dan realitinya, mereka takut nak berhadapan dengan pilihan raya. Sebabnya senang. Kalau dah terpaksa berhadapan dengan pilihan raya di peringkat persekutuan, kamu memang boleh bagi cadangan supaya tidak dibubarkan tahun ini. Tetapi bila dah terbubar parlimen tahun ini, maka buat apa kamu nak bazir masa lagi cerita pasal tak nak bubar kerana banjir dan itu dan ini? Betul tak? Walaupun kita tahu di dalam SPR pun masih ada geng-geng dia, geng-geng Pakatan Harapan, Pro Bersih semua sekali, Azmi Syarun dan sebagainya. Kita pun tahu, bukan tak tahu. Itu sebab baginda tuanku
titah supaya buat awal November. Last kali SPR memutuskan buat 19 November juga. Kita awal dah beritahu dah. Tak payah tunggu. Kita dah tahu rencana dia orang, supaya bila buat 19 November masuk zon musim banjir. Masa tu dia orang boleh kata, tengok UMNO juga nanti yang kena. Padahal kita nak supaya disegerakan pilihan raya awal November. Tapi dia pilih 19 juga. Kita tahulah 12 hari bulan tu keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan. Tetapi 5 hari bulan boleh buat. 3-4 hari bulan dah dipanggil oleh baginda tuanku. 5 hari bulan tuanku dah di Datuk Seri Ismail Sabri dah menghadap tuanku, dah berbincang kali pertama. So hint pun dah dapat daripada Perdana Menteri. Apa yang tak boleh? Lebih daripada boleh kalau nak buat. Yalah, bagi saya simple. Kalau mereka yakin mereka boleh menang dalam buah negeri ni, mereka tidak akan menunda pembubaran. Bila mereka menunda pembubaran, maknanya mereka tidak yakin mereka boleh menang. Jadi selagi kuasa tu ada, mereka gunakanlah kuasa yang ada itu. Untuk apa kuasa tu? Macam Terengganu kita tahulah, dia tunggu bulan Januari ni dapat lagi 1.3 bilion duit royalti minyak. Kalau dia boleh habiskan sebelum pertengahan tahun depan, duit royalti minyak tu bertambahlah dana pilihan raya mereka.